yang saya nak cerita. Ada seorang lelaki, ya, ini disebut dalam hadis, kata ulama, sebelum disyarahkan cerita ni, last cerita habis. Bila mana ditafsirkan ana inda dhanni abdi bi, saya dengan zan hamba-ku denganku, kata Allah. Hadis ni hadis qudsi. Al-Imam Mahmud Kurdi rahimahullah mengatakan bahawa dalam hadis ini ditafsirkan dengan 70 pandangan. Salah satu pandangan yang ditafsirkan oleh ulama iaitu pada manusia ni dengan zannya kepada Allah. Kalau dia zan bahawa Allah tidak akan merezekikan kepadanya dengan rezeki, maka dia akan terputus waktu itu. Kalau dia baik sangkanya dengan Allah, Allah akan bagi rezeki, Allah Ta'ala akan bagi rezeki kepadanya dengan apa yang dia dapatkan. Kalau dia zan dengan Allah bahawa dia ni adalah makamnya sebab dia nak kena dapat rezeki dengan cara macam ni. Dia kena susun A, B, C, D baru dapat. Maka Allah akan susun macam yang dia zan tadi. Faham? Dia akan dapat macam tu. Tapi kalau kata dia serahkan kepada Allah dengan zan dia tadi kepada Allah, ya, tapi kena ingat, tengok balik kepada keliling kita. Karena dalam hadis Nabi kata apa? Al-da'if amirul rakbi. Yang lemah itu adalah ketua dalam perjalanan. Ketua keluarga, kalau dia ahli tawakal, dia tawakal, sungguh serah kepada Allah. Saya ni angkat tangan doa, insya-Allah khair, Allah Ta'ala akan bagi kepada saya. Saya tu pun kan tawakal tu kan, angkat tangan doa tu kan sebab juga tu. Sebab dia untuk minta kepada Allah kan. Tu kan sebab juga tu. Dia kata saya makam saya ni bakal angkat tangan doa, insya-Allah nanti akan main. Tapi tengok isteri kita komplain nanti. Dia kerja duk angkat tangan. Ha? Yang kita ni angkat tangan makan kenyang. Macam tu. Jadi waktu kita tak boleh kata kat bini kita, astagfirullah, kamu nak jadi syirik ke apa ni? Tak boleh kata macam tu. Dah. Ha? Waktu tu kamu kena ikut apa yang dipandang oleh dia. Kenapa? Karena dia adalah ketua dalam perjalanan waktu tu. Bukan dia ketua keluarga. Kena raikan dia. Kerana dia paling lemah dalam tu. Kalau semua kuat macam dia, tak apa. Kalau elok-elok nak angkat tangan doa, dia kata kat bini dia, mai pakai duduk. Duduk kat tikar sejadah. Bukan lepas subuh no? Bukan lepas subuh 3 jam sebelum, tak? Mai duduk sini tikar sejadah, duduk. Sekali kita duduk, okey, angkat tangan. Pagi ni kita angkat tangan doa, moga Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita semua, insya-Allah dengan berkat. Isteri pun kata, baik abang. Panggil anak-anak. Anak-anak pun kata, baik ayah, insya-Allah. Semua pakat redha semua waktu tu. Ni semua makam tajrid. Tapi ada ke keluarga macam tu? Kalau ada macam tu kan, masya-Allah tabarakallah lah. Akid keluarga ni keluarga wali. Keluarga ni keluarga wali. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu ketika mana baginda kecil, ada seorang tabib, doktor Yahudi, duduk dekat dengan Arafah. Sayyidina Nabi kena ramat. Mata Nabi jadi macam katarak. Sakit mata sampai kentik mata ni penuh. Kecil lagi waktu tu. Dalam sirah disebut. Datuk Nabi Sayyidina Abdul Muttalib bawa Nabi pergi jumpa dengan doktor ni. Bila doktor ni tengok Nabi, doktor ni kata apa? Ubat dia bukan kat aku. Ubat tu dekat dia. Dia sendiri ada ubat. Ambil ayak liok dia, bubuh dekat dia sendiri. Dialah ubat tu. Maka dia ambil ayak liok Nabi, diletak di mata Nabi, lega Nabi pada waktu tersebut. Masyhur dah waktu tu. Karena Nabi sendiri adalah syifa. Apa tu kalau kita baca selawat syifa tu, Wahabi je buat teruk. Ada dia kata apa lah tu. Nabi SAW dengan ayat ini, doktor sendiri tengok-tengok, ini Nabi akhir zaman. Dan dia baca dalam kitab-kitab terdahulu, dia tahu ni sifatnya Nabi akhir zaman. Kata ubat dia dekat dia sendiri. Itu disebut. Jadi kalau kata keluarga macam tadi ni, maksudnya ubat dia dekat keluarga tu sendirilah. Ubatnya pada keluarga tu sendiri, bukan pada orang lain. Baik. Jadi kata Nabi SAW tadi apa dia? Nabi kata, ana inda dhanni abdi bi. Baik. Lepas tu kata, siapa yang menyangka bahawa Allah akan merezekikannya kepadanya walaupun dia duduk di puncak bukit yang tertinggi, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya rezeki pada ketika tersebut dengan apa yang dia zan pada waktu itu. Kita ni dengan apa yang kita zan kepada Allah. Itu makna hadis tadi. Tapi waktu kita datang perasaan tadi ni kena kuat betul dalam hati. Jangan waktu datang tadi hati itu masih lagi goncang. Dia panggil fuad. Dalam hati satu dia ada fuad. Dalam hati goncang lagi. Itu tak ini.
Yakin betul-betul ni. Ini berlaku kepada seorang lelaki di kalangan wali Allah Ta'ala. Kata beliau, saya nak mutajarrid. Datang syaitan pada waktu tersebut menghalang daripada tawakal. Syaitan tu kata kepada dia, bi annaka mutajarrid, hadhihi badiyah. Ni kamu nak masuk dalam kawasan hutan, kamu tak ada apa. Hati-hati. Makanan tak ada, apa pun tak ada ni. Maka waktu tu kata dia, saya nak bertentangan dengan syaitan. Saya kata, saya tidak akan saya tidak akan sekali-kali ikut dengan syaitan, kerana syaitan telah masuk dalam otak fikiran saya. Kata, kamu sekarang tak ada apa-apa, kamu nak masuk dalam hutan, nanti kamu akan mati, sedangkan saya kena tawakal dengan Allah. Dia kata, tak, saya akan lawan dengan kamu syaitan. Saya tak akan makan, saya tak akan minum, sehinggalah disuap dalam mulut saya ni dengan keju dan juga dengan madu, kata dia. Udah, dia sebut itu. Maka dia pun jalan dalam hutan. Jalan berhari-hari, tak ada makanan. Tiba-tiba jumpa dengan satu kaum perjalanan, orang berjalan ni, mereka ni tersesat jalan juga. Bila nampak puak tu, terus dia buat-buat jatuh pingsan. Puak tu mai tengok. Dia, kesiannya. Rupanya dia teruk pada kita lagi. Kata, bagi dia makan sikit dengan keju dengan madu. Bubuh dalam mulut dia, tengok. Nah, kok dia boleh sedap. Dia tutup mulut dia, aku tak mau. Tutup. Nah, tutup mulut. Dia lagi dia ambil pisau. Ambil pisau ni, duk congkeh mulut dia, bagi buka, nak bagi masuk juga. Akhirnya dia bangkit gelak. Waktu dia kata, hantar majnun. Hang gila ke apa ni? Tak. Aku terkagum, dia kata. Aku pernah sebut sebelum ni bahawa aku nak tawakal kepada Allah, dan pasti Allah tak akan sia-siakan aku. Sehingga nanti Allah akan bagi aku makan terus. Dengan apa? Dengan keju dan juga asal, madu masuk dalam mulut aku, kata dia. Sungguh, dia kata, aku pulun tadi nak paksa tak bagi masuk. Kamu pulun buka juga dengan pisau, dia kata. Nak abang kata apa? Ni Allah nak bagi makan ni. Buka. Faham tak? Sebab tu aku bangkit terkejut, aku bangkit jadi dan tergelak, dia kata. Maksudnya apa? Kalau nak bagi makan, buatlah macam mana pun, akan sampai madu tu ke mulut kamu juga. Dah sekali. Faham? Faham tak ni? Jangan. Ada seorang lelaki lagi lah, sebentar lah, habis banyak lah dah ni. Ya. Kata beliau, aku telah turun dalam satu permusafiran, kata dia, pada waktu aku mengaji dalam satu masjid. Dan waktu tu kuntu mutajarridan. Yang ni kata ulama, biasanya penuntut ilmu makamnya mutajarrid. Makam tajarrud. Tajarrud maksudnya apa dia? Inqita' anil sebab. Maksudnya dia terputus daripada sebab. Sebab tu penuntut ilmu, kalau waktu mengaji di pondok, waktu mengaji di universiti, di Al-Azhar, di Jordan kah, di mana kah, waktu mengaji itu, waktu itu adalah waktu untuk angkat tangan. Angkat tangan. Ya Allah, nah, bagilah kepada saya dengan kebaikan. Apa? Ini yang Tok Guru Wajilah pesan kat kami. Waktu dia pergi ke Mesir, dia kata, tanya kat dia macam dia mengaji di Mesir. Waktu dia sampai di Mekah, dia kata, ramai kawan-kawan selepas beberapa bulan nak balik. Sebab duit tak ada. Habis dah di Mekah nak pergi mengaji, nak duit tak ada, dia pun kata. Nak makan apa? Dah kali pakak-pakak ramai pakak pergi jumpa dengan Pak Dae. Tok Guru Jilah cerita, Tok Guru Jilah Bukit Lada. Tok Guru Jilah Bukit Lada, Pak Lang. Dia cerita, dia kata, dia pun pakak ramai lah pergi jumpa dengan Pak Dae. Pak Dae ni garang, kata dia. Mai jumpa tu Pak Dae kata, ha, mai buat apa? Dia kata, kami ni nak bincang dengan Tok Guru lah. Pakak duit tak ada dah ni, berapa bulan dah duduk di Mesir, duduk di Mekah ni. Duit pakak tak ada, habis semua, pakak nak balik. Jadi apa pandangan Tok Guru? Tok Guru kata apa? Okey apa? Duit tak ada, tak boleh nak makan. Baik nak tanya, dia kata, ada nampak anjing mati tak kat Mekah ni? Dia kata, ada nampak anjing mati tepi jalan, mati lapak kat Mekah ni? Dia kata, tak jumpa lagi lah. Ha, kalau anjing pun tak mati, dia kata, takkan orang mengaji mati? Kalau anjing pun tak mati, mati kelaparan, takkan orang mengaji Allah Ta'ala akan bagi mati disebabkan kerana lapak? Pi nu, kat Multazam tu, dia kata, pi doa kat situ. Balik juga semua. Tinggal Tok Guru seorang tak balik. Hak tak balik jadi Tok Guru, hak belah balik habis semua, tak tahu jadi apa lah. Nah. Tok Guru kata apa? Pakat balik juga semua. Tak pakai juga dengan kalam tu. Takut mati juga. Tok Guru kata, saya tak balik. Dengar kalam Pak Dae, saya tak balik. Dan duduk 10 tahun pula tak silap saya lepas tu. Duduk di Mekah. Apa? Dan kata dia, memang tidak putus rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Ini sir. Sir apa? Sir tajrid. Saya bukan suruh tinggal kerja ni. Tak, kata dah habak tadi ni.
Masing-masing dengan makamnya masing-masing. Kena tahu, kena tengok balik. Ni, ada seorang lelaki, murid ni, waktu ni dia kata, ni dia jadi syekh dah lah. Dia kata, aku dalam sebahagian permusafiranku, waktu sedang mengaji, duduk di satu masjid. Dia kata, aku pergi tidur di satu masjid. Dan waktu tu aku tak ada apa. Wa kuntu mutajarridan ala adati awliya. Saya pun mutajarrid, pelepah daripada sebab seperti adatnya para wali pada waktu tersebut. Fawaswasa ilayya syaitan. Maka syaitan waktu tu mai waswaskan saya. Kata masjid ni jauh. Nah, ni masjid ni jauh ni. Baiklah pergi dekat sikit dengan kampung tu, kurang-kurang orang boleh bagi makan. Masjid ni jauh sangat ni. Syaitan nak masuk dalam kepala otak dia. Kata dia apa? Dia kata, aku tak akan pergi, dia kata. Aku akan duduk juga di masjid ni. Nak lawan dengan syaitan ni. Aku akan duduk juga di masjid ni. Dan aku akan janji, yakin dengan janji Allah Ta'ala, bahawa aku tidak akan makan sesuatu pun, melainkan manisan halwa akan dimasukkan ke dalam mulut aku, luqmah-luqmah. Bukan cakap ni je, kata aku akan duduk masjid ni, hang syaitan, hang kata aku tak, aku akan dibiarkan oleh Allah. Lah. Sekali-kali tak akan biar. Ni duduk lawan dengan syaitan ni. Nah, ni duduk bincang dengan syaitan ni. Kata aku tak akan makan, dia kata, lagi mana halwa, dia kata, masuk dalam mulut aku ni disuap, satu suapan. Dan aku tidur lapak, dia kata. Lawan dengan syaitan, lawan-lawan tu lapak. Lapak juga. Tertidur. Malam tu tertidur, tiba-tiba dengar pintu masjid ketuk. Bila buka pintu masjid, kata dia, datang seorang perempuan tua bersama dengan anaknya pada waktu tersebut. Kata dia, wahai anak, ni apa ni, anak saya ni, waktu saya masak kepada dia manisan, dia kata dekat saya, demi Allah saya tak akan makan lagi mana ibu tak bawa makanan ni pi saya makan dengan orang yang gharib yang duduk dekat masjid di sebelah rumah kita ni. Dia kata, kalau kata tak bawa pi makan dekat dia, saya tak akan makan makanan yang mak masak ni. Itu dia. Lagi dia kata, saya pun bawa juga sebab kalau tidak dia tak mau makan. Ni saya ketuk juga tengah-tengah malam ni. Maka dia kata, tolonglah makan. Dan waktu tu kata alim ni, kata dia, saya disuap luqmah-luqmah ke dalam mulut saya. Satu suapan disuap. Macam tadi dia kata, saya tak akan makan lagi mana tak disuap di mulut saya sendiri. Disuap sungguh malam tu juga. Faham tak? Ada maqamu tajrid. Tawakkal tuqbal. Kamu tawakal kepada Allah, maka kamu akan diberikan oleh Allah dan juga diterima dan tidak akan ditolak pada ketika tersebut. InsyaAllah esok